boleh nak mencintai ataupun mengagumi Nabi ni melebihi daripada kita mencintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Satu hari satu nasihat. Baru-baru ni ada lalulah dekat saya punya timeline video berkenaan dengan seorang ustaz disebut kita tak boleh nak mencintai ataupun mengagumi Nabi ni melebihi daripada kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita buat sama seperti mana umat Nabi Isa menjadikan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Jadi persoalannya, adakah benar perkara tersebut? Jadi kalau nak tahu jawapan, saksikan video ni. Yang pertama, ada tak umat Nabi Muhammad SAW ini yang menjadikan Nabi itu sendiri sebagai anak Tuhan ataupun Tuhan? Ada atau tidak? Jawapannya tak ada. Sebab apa? Sebab kalau ada yang menjadikan Nabi Muhammad SAW ini sebagai anak Tuhan ataupun Tuhan, maka ia telah terkeluar daripada agama Islam, telah menjadi kafir. Dalam sejarah kita tidak ada seorang pun umat Nabi SAW yang menjadikan Nabi SAW ini sebagai Tuhan. Tidak ada. Ini menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, berikan kemuliaan ini kepada Nabi SAW. Allah jaga Nabi tidak sama seperti Nabi-Nabi terdahulu. Yang kedua, adakah kita tidak boleh untuk mengagumi, memuji, menyayangi Nabi ini secara berlebihan? Sebab ada yang mengambil satu dalil hadis sahih, katanya la tutruni kama atratin nasar, jangan kamu melampau-lampau sama seperti mana orang Kristian, orang Nasrani ini lakukan kepada Ibnu Maryam, Nabi Isa AS, yang menjadikan Nabi Isa Tuhan. Tak boleh nak puji-puji berlebihan, katanya tak boleh nak sayang berlebihan. Adakah itu perkara yang betul? Jawapannya tidak. Apa dalilnya? Ada satu kisah yang mana datang Nabi SAW bertemu dengan para sahabat. Dalam satu riwayat mengatakan, Nabi sebut la taqumu kama yaqumul ajam, jangan kamu berdiri sama seperti mana orang ajam ini bila mana dia melihat orang raja-raja, dia melihat orang yang pangkat besar datang kepada dia, dia berdiri. Nabi cakap, jangan, aku tak nak macam tu. Jadi para sahabat duduk. Ketika Nabi datang, para sahabat duduk. Kecuali seorang sahabat saja yang tidak duduk. Sahabat tersebut yang bernama Sayyidina Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit, Nabi tanya kepada Hasan, kenapa kamu tak duduk? Lalu kata Hasan bin Sabit, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim, ajibtu liman lahu aqlus salim yara hazal jamal wala yaqum. Berdirinya aku di hadapan Al-Aziz, orang yang mulia, merupakan satu kefarduan, satu kewajipan, dan meninggalkan kewajipan ini bukanlah satu perkara yang jalan yang benar, bukan jalan yang lurus. Sungguh aku pelik kepada orang yang mana akalnya sihat, akalnya cerdas, akalnya elok, melihat satu kecantikan di hadapannya, yakni Nabi SAW, tetapi dia tidak bangun. Apa yang berlaku selepas Hasan bin Sabit mengucapkan ucapan ini? Bila mana orang lain duduk, Hasan bin Sabit dia kekal berdiri. Nabi suruh duduk, dia tak nak duduk. Diucapkan ucapan ini, apa yang berlaku? Para sahabat yang ada dalam majlis tersebut turut berdiri dan Nabi tersenyum seolah-olah membenarkan perbuatan. Kenapa ketika Hasan bin Sabit melakukan perkara tersebut, Rasulullah tak sebut pun wala tudruni ya Hasan, malah Rasulullah tersenyum dengan perbuatan Hasan bin Sabit. Jadi kepada yang ada pola pemikiran, fahaman yang mengatakan kita tak boleh nak berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi SAW, itu adalah perkara yang tidak tepat. Jadi saudara-saudari sekalian, perkara berkenaan dengan mengagumi Rasulullah SAW secara berlebihan ini telah terjawab bahawa tidak ada pun manusia umat Islam yang mana menganggap Rasulullah SAW itu sebagai anak Tuhan, anak Allah SWT, ataupun sebagai Tuhan. Tidak. Kedua, tidak sama sekali kita ini kalau nak mencintai Nabi SAW ini secara berlebihan, tidak ada masalah. Kerana para sahabat sendiri menukilkan pelbagai syair, menukilkan pelbagai puisi, didendangkan, disampaikan kepada Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi sendiri. Nabi SAW sendiri menyiapkan satu mimbar untuk Hasan bin Sabit mendendangkan, menyampaikan puisi dan syairnya di dalam Masjid Nabi SAW. Sayyidina Abbas
bapa saudara Nabi juga bertemu dengan Nabi, menyampaikan qasidah, puisi, syair kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mendoakan kesihatan dan keafiatan bapa saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca isi daripada Ad-Diyaul Lami', Al-Burdah, Al-Busiri, Al-Barzanji, Ad-Daibai, semua kitab-kitab yang menceritakan tentang syair, qasidah, puisi, dan dalamnya ada sirah. Ini yang patut kita kongsikan kepada masyarakat, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kerana dalamnya mengandungi keseluruhan perkara bercerita tentang Nabi SAW. Ini yang kita perlu suburkan dalam masyarakat kita supaya kecintaan kepada Nabi SAW itu terus subur di dalam hati mereka. Akhir sekali, jangan lupa untuk kita perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW, kerana itulah tanda kecintaan kita kepada Nabi SAW. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari, satu nasihat.